أستغفر الله إن الله كان توابا 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 أستغفر الله إن الله كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Kafha ya ain sad. Ini ialah perihal limpahan rahmat Tuhanmu wahai Muhammad kepada hamba-Nya Zakaria. Ingatlah peristiwa tak kala Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya dengan doa permohonan secara perlahan. Ia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah ubang kepalaku. Dan aku, wahai Tuhanku, tidak pernah merasa hampa dengan doa permohonanku kepadamu.
Dan sesungguhnya aku merasa bimbang akan kecuaian kaum kerabatku menyempurnakan tugas-tugas agama sepeninggalanku. Dan isteriku pula adalah seorang yang mandul. Oleh itu kurniakanlah daku dari sisimu seorang anak lelaki yang layak mewarisi daku, juga mewarisi keluarga Nabi Yaqub, dan jadikan dia, wahai Tuhanku, seorang yang diredai serta disukai. Nabi Zakaria diseru setelah dikabulkan doanya, wahai Zakaria, sesungguhnya kami memberikan khabar yang menggembirakanmu dengan mengurniakan seorang anak lelaki bernama Yahya, yang kami tidak pernah jadikan sebelum itu seorang pun yang senama dengannya. Nabi Zakaria bertanya, wahai Tuhanku, bagaimanakah caranya aku akan beroleh seorang anak, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, dan aku sendiri pula telah sampai hak umur yang setua-tuanya. Penyeru itu menjawab, demikian keadaannya, janganlah dihairankan. Tuhanmu berfirman, hal itu mudah bagiku, kerana sesungguhnya aku telah menciptakanmu dahulu, sedang engkau pada masa itu belum ada sebarang apa pun. Nabi Zakaria merayu lagi, wahai Tuhanku, jadikanlah satu tanda bagiku yang menunjukkan isteriku mengandung. Allah Ta'ala berfirman, tandanya itu ialah engkau tidak akan dapat berkata-kata dengan orang ramai selama 3 malam, sedang engkau dalam keadaan sihat. Maka ia pun keluar mendapatkan kaumnya dari mihrab, tempat sembahyangnya. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, hendaklah kamu bertasbih mengerjakan ibadat kepada Allah pagi dan petang. Suratul Maryam, surah yang ke-19 pada juzuk yang ke-16, mengandungi 98 ayat. Dinamakan surah Maryam kerana peristiwa mengenai Maryam ada disebut pada ayat-ayat 16 sehinggalah 34. Intisari kandungannya menerangkan kekuasaan Allah Ta'ala dengan berlakunya kejadian-kejadian luar biasa. Pertama, peristiwa Nabi Zakaria AS yang telah tua dan isterinya pula mandul, telah dikabulkan doanya dan dikurniakan seorang anak lelaki nama Yahya AS. Kedua, peristiwa Siti Maryam binti Imran, gadis suci yang telah melahirkan seorang anak lelaki, Nabi Isa AS, dengan tidak berbapa. Pada akhir kisahnya itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa apa yang telah diceritakan dalam Al-Quran mengenai Nabi Isa, yang tersebut itulah yang sebenar-benar. Yang ini bukanlah sebagaimana yang didakwa oleh kaum Yahudi dan kaum Kristian atau puak-puak sesat yang lain. Setelah menyebutkan perihal sebilangan nabi-nabi yang lain dan perihal orang-orang yang beriman, dan yang ingkar serta balasan yang akan didapati masing-masing pada hari akhirat kelak. Lalu diceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan kaum kafir musyrik yang menentangnya. Tak kala mereka tidak dapat menolak hujah-hujah yang terkandung di dalam ayat-ayat suci yang dibacakan kepada mereka. Mereka berdalih dengan membanggakan kekayaan mereka dan bilangannya yang ramai berbanding dengan orang Islam pada masa itu yang masih sedikit jumlahnya, dan kebanyakannya pula miskin belaka. Seolah-olah mereka berkata, kalau agama kamu benar, hai orang-orang Islam, mengapa kamu hidup susah di dunia sedang kami senang lena? Maka Allah Ta'ala menolak hujah-hujah mereka yang tersebut dengan menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidak melambangkan benar dan salah. Kerana berapa banyak kaum-kaum yang lebih kaya dari mereka pada zaman yang lalu telah dibinasakan dan tidak selamat hidup. Surah yang kita akan tafsirkan pada malam ini dinamakan surah Maryam. Sepakat para ulama, surah Maryam ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah yakni diturunkan di Mekah, diturunkan sebelum hijrah. Mengandungi 98 ayat.
Dinamakan surah Maryam kerana ada kisah bagaimana Sayyidah Maryam. Kalau orang Arab panggil Sayyidah Maryam, kita orang Melayu panggil Siti Maryam. Kita orang Melayu semua nama wanita-wanita terpuji kita letak Siti. Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kita letak Siti Maryam. Kita letak juga mungkin Siti Asia. Siti ni juga dalam bahasa Arab memberi makna puan. Siti, makna puan. Dalam bahasa Arab disebut Sayyidah. Sayyidah Maryam, satu cara kita memanggil wanita-wanita yang mulia dengan menyebut Sayyidah. Manakala lelaki yang mulia kita sebut Sayyid ataupun Syarif. Maka kisah Sayyidah Maryam alaihissalam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam tanpa ada ayah. Dan bagaimana keajaiban kandungannya. Dan bagaimana kisah kelahirannya yang ajaib. Dan bagaimana Nabi Isa bertutur pada usia buayan. Ketika mana baru dilahirkan. Kalau kita tengok munasabah surah Maryam dengan surah Al-Kahfi sebelum ini. Surah Al-Kahfi surah yang ke-18. Surah Maryam surah yang ke-19. Apa munasabahnya? Kedua-dua surah ini menceritakan kisah-kisah ajaib. Adapun dalam suratul Kahfi, keajaiban kisah pemuda yang tidur dalam gua dalam tempoh yang panjang tanpa makan, tanpa minum. Dan dalam surah Kahfi ada kisah Nabi Musa dengan Khadir alaihissalam yang cukup ajaib. Dan dalam kisah dalam surah Al-Kahfi ada kisah Zulkarnain yang juga ajaib. Demikian juga dalam surah Maryam ada dua cerita yang ajaib. Dipanggil U'jubatan. U'jubatul ula, keajaiban pertama ialah kisah kelahiran Nabi Allah Yahya AS. Yang lahir daripada kedua ibu bapa yang mandul. Ia berbeza dengan Maryam dan Sarah. Dia berbeza dengan Ibrahim dan Sarah. Kerana Ibrahim AS tidak mandul, dia telah memperoleh anaknya melalui Hajar, Siti Hajar. Dia cuma tidak mendapat anaknya melalui Siti Sarah. Sehinggalah Allah Ta'ala mengurniakan Siti Sarah dengan anak yang bernama Ishak. Dia kisah kalau Ibrahim dengan Sarah, yang tidak boleh beranak cuma Sarah. Yang tiada kemampuan untuk beranak. Adapun kisah Nabi Allah Zakaria, baik Nabi Allah Zakaria ataupun isterinya, keduanya tidak ada kemampuan untuk melahirkan anak. Adapun Nabi Allah Zakaria, adik tuanya, dan demikian juga isterinya. Dan belum pernah mereka mendapati anak sebelum itu. Maka sebab itu mereka disebut sebagai ajuz dan akid. Seorang tua dan seorang mandul. Dan kata lain tidak mempunyai anak. Bukan kita sebut Islam mandul satu istilah menghina, bukan. Satu istilah yang menunjukkan mereka ini orang yang dengan kata lain memang tak boleh beranak. Istilahnya tak boleh beranak. Maka istilah yang kita pakai kalau tak boleh beranak kita sebut mandul. Bukan penghinaan satu istilah untuk kategorikan jenis orang. Ada orang yang boleh beranak, ada yang tak boleh beranak. Ada orang yang berhaid, ada yang tak boleh haid. Mungkin kita panggil orang ni menopause atau sebaliknya. Ia bukan satu istilah hinaan tapi istilah kategori. Namun Allah SWT menunjukkan keajaiban lahirnya Nabi Allah Yahya AS. Atau Yahya bin Zakaria AS ketika mana ayahnya yang dah tua dan juga keadaan mandul ibunya. Di antara tua dan mandul, yang keduanya belum ada anak sebelum ini. Dan keajaiban yang kedua ialah kisah kelahiran Nabi Isa tanpa anak. Kedua-dua ini cerita ajaib yang terkandung dalam surah Maryam. Dan kandungan surah Maryam ini sama macam surah yang lain, iaitu mana-mana surah Makkiyah. Ayat-ayat yang diturunkan bagi penegasan tentang kewujudan Allah, keesaan Allah, tentang keimanan hari kebangkitan dan pembalasan, dan juga menceritakan kisah-kisah para Nabi. Kisah-kisah para Nabi alaihimussalatu dan pengajarannya. Kerana kisah Nabi bukanlah kisah halwa telinga, tapi kisah yang penuh pengajaran. Wa imma pengajarannya bersifat kekeluargaan, atau bersifat kemasyarakatan, atau bersifat negara. Semua kisah-kisah Nabi alaihimussalatu menunjukkan kekuasaan Allah. Menunjukkan kudrat Allah Ta'ala. Menunjukkan kesempurnaan Allah SWT.
Maka Allah menceritakan, memulakan kisah atau surah Maryam dengan kisah kelahiran Nabi Yahya alaihi wassalam. Daripada ayah yang tua yang dah tak mampu untuk beranak dan ibunya yang mandul, tetapi dengan kudrat Allah Ta'ala yang berkuasa atas tiap sesuatu. Maka ia menyalahi kebiasaan. Dan bagaimana Allah memustajabkan doa orang yang soleh. Dan bagaimana Allah SWT memberikan kemuliaan kepada anak yang dilahirkan dengan kenabian walaupun masih kecil. Telah diberitahu dia akan menjadi nabi walau dia masih kecil. Untuk menunjukkan bisyarah, khabar gembira. Umpama anak kita, dia kecil, orang kata anak awak ni akan jadi raja nanti. Dah ditabalkan menjadi raja. Walau belum layak jadi raja tapi dah diberitahu. Sama juga kisah Nabi Allah Yahya, telah diberitahu dia akan menjadi nabi. Sebagai pewaris kepada Nabi Allah Zakaria alaihi wassalam. Dan dalam surah ini juga Allah Ta'ala selepas menyebut kisah kelahiran Yahya, menyebut kisah kelahiran Nabi Isa. Daripada Maryam yang suci, yang disebut sebagai Maryam Al-Azra. Azra artinya senantiasa anak dara. Sentiasa dara yang tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Min ghairi abin, lahir Nabi Isa tanpa bapa. Litakuna dalilan akhar ala kudrati rabbaniyah. Sebagai satu dalil tentang kekuasaan Allah Ta'ala. Kekuasaan Allah Ta'ala bagi menunjukkan bagaimana Allah berkuasa untuk melakukan sesuatu mengikut kehendak Allah Ta'ala. Dan mengikut luar kebiasaan. Dan apa yang Allah Ta'ala ataupun kisah yang Allah Ta'ala ceritakan ini juga menceritakan bagaimana Nabi Isa bercakap pada usia kecil. Percakapan Nabi Isa untuk menyucikan ibunya bahawa ibunya tidak pernah melakukan perkara yang tidak baik. Melainkan dia adalah kelahiran sebagai tanda kebesaran Allah. Yang membela, yang menyebut kebersihan Maryam, bahawa Maryam ini wanita bersih, ialah Nabi Isa sendiri. Ini saksi paling kuat. Kerana kebiasaan bayi tak boleh bercakap. Tetapi bayi yang bernama Isa AS bercakap. Percakapan pertama untuk membersihkan ibunya daripada tuduhan yang tidak baik. Bahawa dia wanita yang suci. Sebagaimana ajaibnya Isa bercakap pada usia yang kecil, demikian ajaibnya Maryam melahirkan anak tanpa bapa. Ia perkara ajaib yang dikehendaki oleh Allah SWT. Kemudian yang ketiga, selepas cerita kisah Yahya, cerita kisah Nabi Isa, diceritakan kisah Nabi Ibrahim AS. Dan perdebatan dengan ayahnya dalam penyembahan berhala. Dan bagaimana Ibrahim tetap memuliakan ayahnya di sebalik kekufuran ayahnya. Dan bagaimana Allah memuliakan Nabi Allah Ibrahim dengan mengurniakan kepada anak melalui isterinya yang bernama Sarah. Itu keluar anaknya bernama Ishaq alaihissalam. Di bawah kisah Yahya yang melahirkan anak melalui isterinya dan Ibrahim yang mendapat anak juga melalui isterinya. Tapi dua kisah ini ada perbezaan. Adapun Ibrahim alaihissalam dia pernah punya anak. Itu Nabi Ismail yang merupakan anak sulung baginda sallallahu alaihi wasallam melalui isterinya Hajar. Adapun Nabi Allah Zakaria tak pernah punya anak. Jadi ia berbeza dari sudut keajaiban. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan selepas kisah Ibrahim alaihissalam menceritakan kisah Musa dan surah Maryam dan munajatnya di pergunungan Sinai. Dan bagaimana dia berdoa supaya Harun menjadi Nabi. Zakaria berdoa biar anaknya menjadi Nabi. Manakala Musa berdoa biar saudaranya menjadi Nabi, yakni Harun. Antara doa orang soleh. Kemudian yang kelima, surah Maryam juga menceritakan kisah Nabi Allah Ismail alaihissalam. Yang mempunyai sifat benar dalam janjinya, dalam menjaga solatnya, dalam mengeluarkan zakatnya. Demikian juga diceritakan kisah Nabi Allah Idris yang benar. Dan apa yang Allah Ta'ala berikan nikmat-nikmat kepada para Nabi tadi dengan daripada zuriat Nabi Adam AS bagi menyampaikan dakwah keesaan Allah SWT dan membuang segala syirik. Dan yang keenam, surah ini juga beri suatu perbezaan antara khalfu dan salah. Khalfu iaitu generasi yang rosak, yang mengikut syahwat meninggalkan solat. Dengan generasi yang terbaik, yang menjaga solat, yang tidak mengikut syahwat.
Yang ketujuh, surah ini menceritakan bahawa Jibril AS tidak turun tanpa urusan wahyu. Dia tak turun saja-saja. Jibril diturun dengan perintah Allah bagi menurunkan wahyu. Dan yang ke-8, kisah ini menceritakan bagaimana sifat musyrikin, penyembah berhala yang terus menerus mengingkari hari kebangkitan. Bagaimana jawapan Allah Ta'ala akan kekeliruan mereka tersebut. Dan Allah menjelaskan bagaimana Allah akan himpunkan orang kafir yang menentang, yang tidak percaya pada hari kiamat bersama dengan syaitan. Dan menempatkan mereka, menjadikan mereka terhina di hadapan neraka Jahannam. Dan Allah juga menegaskan dalam surah ini, seluruh makhluk Allah akan melalui neraka. Ada yang terjatuh, ada yang terselamat. Kerana setiap orang yang nak masuk syurga, mesti melalui neraka. Yang disebut sebagai jambatan sirat. Yang disebut sebagai sirat. Itu jambatan. Yang akan dilalui oleh semua orang beriman ataupun orang yang kafir. Untuk menunjukkan ada yang terselamat, ada yang tidak. Secara umum ayat ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana sikap orang kafir ketika mendengar Al-Quran. Yang diperdengarkan oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana perangai mereka. Dan bagaimana Allah Ta'ala memberi amaran kepada mereka atas kesombongan mereka, atas kezaliman mereka dan tidak mahu mereka untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa sembahan-sembahan berhala mereka akan menjadi musuh mereka pada hari kiamat kelak. Dan yang ke-10 Allah Ta'ala menjelaskan antara perbezaan orang beriman yang dihimpunkan dengan orang kafir yang dihimpunkan pada hari akhirat kelak. Dan yang ke-11 Allah Ta'ala memberi amaran siapa yang mendakwa bahawa Allah punya anak. Amaran yang keras. Dan Allah Ta'ala redha kepada setiap orang beriman yang soleh. Dan Allah Ta'ala menjelaskan Al-Quran bagi memberi khabar gembira kepada orang yang bertakwa dan amaran kepada orang-orang yang menentang. Kelebihan surah ini diriwayatkan bahawa surah ini telah dibaca oleh Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana berhadapan dengan Najasyi. Bila Najasyi itu Raja Habsyah panggil orang Islam untuk bertanya kenapa mereka lari tinggalkan Mekah dan kenapa mereka membawa agama baru. Maka agama baru yang hendak diketahui oleh Najasyi. Lalu dibacakan permulaan surah ini. Untuk menunjukkan bahawa surah ini menjadi sebab kepada keislaman Najasyi. Sehingga Najasyi memeluk Islam. Najasyi menjadi orang Islam pertama di bumi Habsyah. Bukan seorang raja yang akhirnya telah disolat jenazah oleh Nabi SAW. Melalui solat ghaib yang pertama dalam sejarah Islam. Ini kandungan surah ataupun ayat-ayat yang kita bacakan. Allah mulakan dengan huruf muqatta'ah. Kaf, ha, ya, ain, sad. Kaf dibaca dengan 6 harakat. Ha dibaca dengan 2 harakat. Sebagai mak tabi'i atau mak asli. Ya juga dibaca dengan 2 harakat atau 1 alif. Ain dibaca sama ada dengan 6 harakat. Atau dibaca dengan harakatain 2 harakat pun boleh. Dan ain tadi dimasukkan idghamnya pada sad. Ain. Dia bila ain bunyi macam nak bunyi sad. Ain sad. Maka sad juga dibaca dengan 6 harakat. Ini secara hukum tajwid. Bagaimana dibaca kita katakan ayat-ayat ini. Kaf dibaca dengan 6 harakat, ha dibaca dengan 2, ya juga dibaca dengan 2, ain dibaca dengan 6. Atau boleh dibaca dengan 2, kemudian diidghamkan pada sad. Diidghamkan pada sad. Huruf ini disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruf-huruf yang dicantum sebagai satu cabaran kepada musyrikin Mekah. Bawakan Al-Quran seperti ini. Dan sebagai satu daya tarikan atau kita sebut induksi. Untuk menjadikan seorang ingin mendengar apa selepas itu. Dia sebut kaf, ha, ya, ain, sad. Apa selepas itu? Nak cerita apa? Sebagaimana bila disebut alif, lam, mim, ha, mim, yasin, qaf, nun, alif, lam, ra, alif, lam, mim, sad. Dan lain huruf muqatta'ah semuanya menjadikan jiwa merasa ingin mengetahui apa yang akan disebut selepas itu. Apa yang nak disebut?
sebagai satu isytiaq, kerinduan, keinginan. Maka ini antara sifat mukjizat Al-Quran. Maka Allah pun menyebut zikru, satu kisah, sebutan rahmati rabbika, rahmat Tuhanmu wahai Muhammad, abdahu, kepada hambanya Zakaria. Zakaria alaihissalam merupakan nabi daripada keturunan Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihissalam. Nabi Allah Zakaria seorang nabi yang Allah utuskan kepada Bani Israel. Dalam hadis yang sahih diceritakan Nabi Allah Zakaria seorang tukang kayu. Kana najjaran, tukang kayu, bina rumah orang. Dan Allah Ta'ala menceritakan bagaimana ketika Nabi Allah Zakaria berdoa kepada Allah pada usia yang tua. Ada yang mengatakan usianya 60, ada yang ulama tafsir menyatakan 70, ada yang katakan 75, ada yang mengatakan 85, ada yang mengatakan 99. Ini umur Nabi Allah Zakaria ketika dia berdoa. Perkataan Zakaria dalam bahasa Ibrani memberi maksud mazkurullah, yang disebut oleh Allah. Dan juga memberi maksud zikrullah, menyebut nama Allah. Perkataan Zakaria. Zakaria ini dalam bahasa Ibrani. Salah seorang Nabi daripada Bani Israel. Di mana Nabi Allah Zakaria dimulakan kisahnya bila Allah menyatakan mengkisah rahmat Tuhanmu kepada hambanya bernama Zakaria. Allah nak beritahu bagaimana rahmat Allah sentiasa akan diberikan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang soleh, sekaligus menjadi hiburan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kami beri rahmat kepada Nabi sebelum, sebagaimana kami akan memberi rahmat kepada. Maka jangan kamu merasa duka cita dengan penentangan dakwah dan penolakan dakwah dan sikap orang-orang Mekah terhadap kamu. Rahmat Allah sentiasa bersama dengan orang-orang soleh. Maka Allah menceritakan kisah bagaimana rahmat Allah kepada hamba-Nya bernama Zakaria. Apatah lagi hamba-Nya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah cerita, iznada rabbahu, ketika mana dia berdoa kepada Tuhannya. Nidaan khafiyya, dengan doa yang perlahan. Ini menunjukkan kelebihan doa yang perlahan. Khafiyya ni secara perlahan. Antara dia dengan Allah secara bisikan. Di mana Nabi Allah Zakaria alaihissalam ketika mana dia berdoa kepada Allah, dia menyebut 3 perkara dalam doanya. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang kita bacakan, qala rabbi inni wahanal azmu minni. Ya Allah, aku sudah lemah tulangku. Mana aku lemah, hamba yang lemah. Dah lemah tulangku. Washta'ala ra'su syaiba, sudah memenuhi kepalaku dengan uban. Mana aku dah tua. Bukan sekadar lemah, tua lagi. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku ya Allah tidak pernah engkau tolak doa. Pertama, mengakui depan Allah akan lemah. Yang kedua, mengakui kepada Allah akan singkat masa yang ada. Dah tua dah, tak lama dah nak pergi. Yang ketiga, menyebut nikmat Allah Ta'ala kepadanya, doanya tidak pernah ditolak. Sebab itu para ulama menyatakan, bila mana kita berdoa kepada Allah Ta'ala, antaranya perlu kita ada suatu pengakuan kelemahan diri kita. Yang kedua, dalam doa kita, kita menyebut nikmat Allah Ta'ala pada kita. Ya Allah, engkau tak pernah sia-siakan aku. Engkau dah beri semua nikmat kepadaku. Engkau beri kesihatan kepadaku. Maka sebut segala nikmat. Kerana seorang yang berdoa dalam mengakui kelemahan dirinya dan mengakui nikmat Allah Ta'ala padanya, maka cepat doa mustajab. Dia kata, ya Allah, aku selama doa tak pernah dapat. Tolonglah satu ni biar dapat. Sebenarnya semua kita doa ni dapat. Tapi bagaimana cara dapat itu berbeza. Kita nak dapat secara syahwat. Maknanya kalau kita doa, ya Allah, aku nak anak 8 orang. Syahwat kita nak anak 8 orang. Walau di sebalik anak tu maksudnya kita nak ketenangan, kedamaian. Maka barangkali ada orang yang dengan 8 anak, bukan dia dapat ketenangan, huru-hara. Maka Allah berikan ketenangan di sebalik kita tak dapat anak. Itu lebih baik untuk kita. Kadang-kadang kita minta doa dapat anak supaya ada orang jaga kita waktu tua. Memang ustaz tua, siapa nak jaga saya? Takkanlah nak harap anak saudara. Maka Allah tak beri bukan makna Allah tak mustajab. Allah mustajab cara lain. Mungkin bermaksud kita tak perlu bergantung pada orang lain. Maka kita terus dapat menguruskan diri kita sampai kita bertemu dengan Allah. Maka tak perlu ada orang jaga kita. Maka setiap doa Allah, bila dipanjatkan oleh orang beriman, Allah akan beri salah satu daripada 3. Sama ada Allah beri apa yang dia nak tu,
Atau Allah palingkan dia dari keburukan seumpamanya, atau Allah simpan sebagai pahala akhirat kelak. Jadi apa pun kita minta dapat. Sebab itu jangan ngadu, ya Allah, aku doa tak pernah dapat. Aku doa tak pernah engkau bagi. Maka ini satu tohmahan dan wasangka buruk pada Allah. Allah bagi. Cuma kita ni bila nafsu kita tak dididik oleh iman, maka kita dapati Allah tak bagi macam kita nak. Macam nafsu kita nak. Nafsu kita nak macam mana? Nak macam gini, nak macam gini. Walhal nafsu kita banyak merugikan agama kita. Allah nak beri sesuatu yang menjadikan kita ingat Allah. Kerana Allah bila sayang seorang hamba, Allah takkan beri sesuatu yang menjadikan dia lupa Allah. Allah takkan berikan sesuatu yang akan menjauhkan dia dari Allah. Allah akan beri sesuatu yang menjadikan dia makin dekat dan makin dekat dengan Allah. Sehingga sampai peringkat dia takkan mengadu melainkan kepada Allah SWT. Maka kena fahami rahsia pemberian Allah. Sebab itu Nabi Allah Zakaria AS, selama ni dia memang dalam tempoh yang panjang, kalau kita ambil pandangan ulama tafsir yang menyatakan sampai usia 99 tahun dia tak dapat anak. Apakah dia berputus asa untuk berdoa? Dia tak pernah. Dia tetap berkata Allah mustajabkan doa dia. Kerana sebahagian permintaan itu tidak diberi pada waktu yang kita nak, tapi pada waktu yang kita perlukan. Macam contohlah duit KWSP. Kita kan marah mula-mula sebab kena potong. Apalah potong KWSP. Kurang gaji aku. Mula-mula kena potong. Dah lama bila keluar umur pencing, untung juga simpan duit. Banyak duit aku. Kalau tengok dah ratus ribu, dah juta. Kalau tak simpan, bangkit tak ada duit. Akhirnya baru kita rasa kemudian. Tengok bodoh kita. Dan sebab itu Allah Ta'ala nak beri sesuatu pada waktunya. Mungkin sekarang tidak sesuai. Sampai waktunya sesuai. Maka di sini rahsia pemberian Allah. Semua para Nabi faham rahsia pemberian Allah. Kita tak faham. Sebab itu para Nabi tak kata, ya Allah kami doa tak pernah mustajab. Tak pernah mustajab. Allah mustajab. Hati-hati dengan perasaan kita mengatakan Allah tak bagi. Saat saya doa Allah tak bagi. Allah bagi. Dengan cara lain. Yang lebih baik daripada apa yang kita rancang. Tetapi kita rasa kita lebih cerdik pada Tuhan dalam menentukan apa yang kita nak. Kita nak kerja tempat ni, Allah hantar kita tempat lain. Saat dah doa biar balik kampung, posting kat kampung. Tak posting kat kampung. Jauh. Rupanya di sana kita nak dapat jodoh. Di sana kita nak dapat itu, dapat ini banyak. Akhirnya kata, kalau tahu saya pergi daripada tadika lagi. Ni banyak benda, kita akan bercakap ghostan balik, ke belakang balik. Sesudah kita melihat kebaikan. Maka sebab itu, kita kena akui dulu bahawa kita lemah. Kita kena akui dulu bahawa kita manusia yang jahil. Kena. Di hadapan Allah, kita tak ada apa-apa. Di hadapan Allah. Jangan menganggap, ya Allah kalau engkau beri benda ni, aku dah bahagia. Tapi engkau tak bagi, aku tak bahagia. Jangan begitu. Sebab itu Nabi Allah Zakaria berkata, walam akum bidu'aika, tidak pernah aku sekalipun dalam doaku kepadamu, wahai Tuhanku, syakia, menjadi celaka. Yang ini ditolak. Tak diberikan. Diberikan. Wa inni khiftul mawali. Ya Allah, aku bimbang dengan keluargaku dalam menjalankan urusan agama ini. Min warai, selepas kewafatanku. Kisah bagaimana Nabi Allah Zakaria minta dapat anak kenapa? Bila mana Maryam dilahirkan. Maryam dilahirkan oleh Hamnah yang merupakan adik kepada isteri Nabi Allah Zakaria. Bila lahir, maka berlaku pengundian siapa yang akan menjaga Maryam untuk duduk di Masjid Baitul Maqdis. Maka undian itu diperolehi oleh Nabi Allah Zakaria. Sebagai isteri kepada, suami kepada ibu saudara Maryam. Suami kepada ibu saudara Maryam. Yang setengah ulama menyatakan namanya Isha. Isha binti Fakuda. Manakala nama adiknya ataupun ibu kepada Maryam ialah Hamnah binti Fakuza bin Qabil. Maka Nabi Allah Zakaria melihat keajaiban Maryam. Keajaiban. Daripada kecil sudah diperlihatkan kemuliaannya, bukan karamahnya. Maka Nabi Allah Zakaria ingin memiliki anak seperti Maryam bukan untuk mewarisi hartanya. Yang menjadi kebiasaan kita kalau ditanya sebab apa nak anak? Semua orang kata untuk waris harta dia atau pekerjaan dia. Atau paling kuat nak waris rumah dia dan sebagainya. Kalau kita tanya kenapa kita nak anak?
kita akan dapati kita nak mewarisi kekuasaan kita. Raja-raja sebab apa dia nak anak? Dia nak mewarisi takhta dia. Bila ni anak Maharaja Jepun tak dapat anak perempuan, susah hati. Kerana siapa yang akan mewarisi takhta Jepun? Akhir lama baru dapat anak lelaki. Maka sukalah dia. Dapat pewarisnya. Bila satu negara tadi dia tak dapat pewaris lelaki, mereka nak pindah undang-undang bahawa wanita boleh jadi raja. Walaupun ia berlainan. Ya, kebanyakan manusia, bila dia nak anak dan zuriat, lebih untuk mewarisi harta dia, pekerjaan dia, syarikat dia, kerajaan dia. Tapi berbeza dengan Nabi Allah Zakaria, kenapa dia nak anak? Untuk mewarisi tugas agama. Untuk mewarisi tugas agama. Supaya, kan Nabi Allah Zakaria tahu perangai Bani Israel, bila terputus para Nabi, berlaku penyelewengan. Bila Nabi itu lambat, diutuskan pada mereka, mereka seleweng semua. Sehingga yang asalnya bersih, jernih agama, dikeruhkan dengan pelbagai bid'ah dan juga pelbagai tokok tambah. Maka Zakaria tahu, ini Bani Israel. Dia minta dalam waktu hidupnya, dia nampak orang yang menjadi Nabi. Sebab waktu Zakaria AS dia dah rasa tua, dia belum nampak tanda-tanda dia Nabi. Belum ada Nabi ni. Maryam bukan Nabi. Dia tahu wanita tak boleh jadi Nabi. Maka keinginannya sebelum dia mati. Sebab tu dia kata, ya Allah, usiaku dah hampir habis. Dengan menyebut ubang sudah memenuhi kepala. Kerana ubang tanda usia. Jangan kita ingat, Ustaz, saya ada ubang tapi keturunan umur panjang. Jangan. Tu dah nak mati dah tu. Jangan buat tak sedar diri macam tu. Kita ada ubang, itu ialah Rasul Malakul Maut. Sebagaimana kisah Nabi Allah Ya'qub yang baik dengan Malakul Maut lalu berkata, wahai Malakul Maut, kalau kamu nak ambil nyawa aku, tolong beritahu dulu. Sampai masa datang Malakul Maut nak cabut nyawa. Lalu kata Nabi Allah Ya'qub, kenapa tiba-tiba nak ambil nyawa? Bukankah aku beritahu aku dulu? Lalu kata Malakul Maut, aku dah beritahu. Aku dah hantar Rasul aku, pesuruh aku. Antaranya ialah ubang di kepala. Sebab itu bila kita tengok ubang, kita kena rasa takut. Jangan tengok ubang, fikir nak buat hitam balik. Tengok ubang, kita pun rasa gatal kepala, cabut lah ni. Ubang, tanda alamat kita nak mati. Ustaz, saya tak ada darah tinggi, Ustaz. Kecil manis pun tak ada. Gauk pun tak ada. Tak, ubang tu lah penyakit mati. Tanda mati. Maka bersedialah untuk kematian. Bila keluar je ubang, tanda nak mati. Dekat dah nak mati. Masa kita tak banyak untuk kita tangguh buat amalan. Tak banyak. Sebab itu Nabi Allah Zakaria sebut tentang umur yang singkat dengan ubang di kepalanya. Penuh. Ya, ubang ni boleh jadi janggut, boleh di mana-mana, tapi yang ketara di kepala. Kepala kita. Ni bukan sekadar ubang, rambut pun dah tak ada atas kepala. Mana lagi dekat nak mati. Tapi tak ramai orang ambil pengajaran daripada ubang, tak ramai. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, Asyaibu nurun mu'min. Uban ialah cahaya orang beriman. Cahaya. Apa maksud cahaya orang beriman? Menjadikan orang beriman ingat mati. Kerana orang beriman bila mana dia ingat mati, maka bercahayalah hidup dia. Bila mana dia lupa mati, maka gelap gulitalah hidup dia. Gelap, dia tak nampak tujuan dia. Kita setiap kali bila kita fikir mati, maka segala masalah hidup kita tu jadi kecil. Kita taklah layan sangat perasaan kita dengan masalah kita. Ya, orang kafir bila ada masalah bunuh diri sebab dia layan. Dan orang Islam pun sama, kalau duk layan masalah dia, dia boleh bunuh diri. Sebab itu kita layan masalah kita berkait dengan mati. Mati itu sebagai ingatan kepada orang beriman. Wa kafa bil mauti wa'idha, cukuplah kematian pengajaran bagi orang beriman. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa kanat imraati aqira, ya Allah, isteriku tak boleh beranak. Atau kita sebut manduk. Fahabli min ladunka waliya, jadikan bagiku di sisimu, kurniaanmu, waliyan pengganti untuk mewarisi kenabian dan tugas-tugas kerasulan. Yarithuni, mewarisiku, wa yarithu min ali Ya'qub, dan waris kepada keluarga Ya'qub. Keluarga Ya'qub. Kita tahu bahawa Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman daripada keturunan Ya'qub. Ya'qub AS ialah Israel. Daripada Ya'qub dinisbahkan Bani Israel ataupun orang Yahudi hari ini. Maka daripada keturunan Ya'qub itu lahirnya Nabi-Nabi. Maka Zakaria AS melihat dia ialah keturunan Ya'qub. Melalui keturunan Ya'qub daripada Harun.
Bukannya daripada Musa, daripada Harun. Yang membentuk keluarga. Kan Nabi Allah Yaqub dia ada 12 anak. Salah seorang anaknya dia adalah pewaris kenabian. Salah seorang anaknya ialah pewaris kerajaan, kekuasaan. Ada anaknya pewaris sekian-sekian, setiap tu ada pewaris-pewaris dia. Maka Nabi Allah Zakaria daripada keturunan Yaqub yang mewarisi kenabian. Maka dia berharap daripada zuriatnya lahir kenabian. Yang mewarisinya secara tugas kenabian dan sebagai kesinambungan daripada keturunan Nabi Yaqub. Yakni keturunan Bani Israel. Kemudian kata Allah dalam menceritakan kisahnya, waj'alhu rabbi radiyya, ya Allah jadikan dia sentiasa diredai olehmu. Sentiasa diberkati. Ya Zakaria, lalu kami berseru wahai Zakaria. Jadi malaikat Jibril ketika mana Nabi Allah Zakaria sedang berdoa di mihrabnya, solat di mihrabnya, tiba-tiba terdengar seorang malaikat yang berkata, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya, kami memberi khabar gembira dengan kemustajaban doamu dengan seorang anak lelaki, gulam, namanya Yahya. Yahya dalam bahasa Arab maknanya hidup. Ini dalam bahasa Ibrani ialah Yohana, atau dalam bahasa Bible-nya ialah Yohanes. Yohana atau Yohanes yang ditakrif atau diarabkan dengan nama Yahya. Yahya sentiasa hidup. Dan Yahya juga maksudnya yang dipergantungkan. Yang menjadi pergantungan. Pergantungan manusia. Dek kemuliaannya, menjalankan tugasnya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Belum ada yang nama seperti ini. Yahya nama yang pertama. Tak ada sebelum itu ada nama Yahya, tak ada. Bagi menunjukkan keistimewaan. Nama anugerah Allah SWT. Qala rabbi, wahai Tuhanku, anna yakunu li gulam, macam mana aku dapat anak? Wa kanat imraati akhirah, istriku tak boleh beranak. Wa qad balagtu minal kibari itiyah, dan aku pun dah tua reta. Tua-tua tak boleh lagi nak menghasilkan zuriat. Ini itiyah. Dia ada tua-tua galak, boleh lagi tua-tua galak. Ni tua itiyah ni tua memang, kita kata tengok perempuan pun tak ada apa dah. Antara tiang dengan perempuan macam sama. Ini panggil itiyah, tak bernafsu maksudnya. Dah tua dah tak ada apa. Ya kalau kita sebut tua-tua galak, mungkin boleh lagi 3-4 orang anak. Ni di itiyah, kadang dia tak cenderung untuk kahwin dengan perempuan muda atau sebagainya, tak ada. Dengan isterinya. Maka dia sebut aku ni dah tua sangat. Isteri aku pula memang tak boleh beranak, tak ada sejarah beranak. Gugur pun tak ada. Dia kalau perempuan tu ada sejarah dia gugur, mungkin artinya dia pernah beranak. Kemahiran, kemampuan untuk beranak. Ini memang tak ada langsung sejarah beranak. Lalu kata Allah melalui lidah malaikat, qala kadzalika. Macam tu. Itu kehendak Allah macam tu. Qala rabbuka huwa alayya hayyin. Allah berkata urusan itu mudah. Kamu jangan fikirlah macam mana. Nabi Allah Zakaria bukanlah dia tak yakin. Kalau dia tak yakin, kenapa dia berdoa biar dapat anak? Tapi dia berfikir macam mana cara dengan usia tua macam ni dapat anak. Macam mana? Macam kalau orang kata awak ni boleh jadi kaya. Kaya macam mana? Saya tak kerja. Adalah tu. Ada cara orang nak kayakan kita. Awak ni boleh pergi ke Mekah. Nak ke Mekah macam mana? Saya pasport pun tak ada. Duit nak beli tiket pun tak ada. Kita berfikir bagaimana cara. Siapa nak bawa saya? Senang je sebab ni ada travel agent dah. Uruskan semuanya. Dengan pasport, dengan duit belanja, dengan beg, dengan pakaian. Kita pergi je. Cuci kaki je. Ya kadang-kadang kita pun dalam hidup tertanya macam mana boleh saya dapat benda tu. Maka bukan Nabi Zakaria tak percaya. Tetapi melihat cara macam mana. Nak tahu cara. Sebab manusia, dia cenderung untuk mengetahui cara. Kita apa benda pun kalau kita tengok orang berjaya, kita tanya cara dia macam mana. Sebab kita boleh tiru ke atau kita dapat satu petunjuk awal untuk kita cepat rasa gembira. Sebab manusia dia seronok dengan usahanya. Memanglah kita tahu kalau kita dapat maklumat kita akan kaya dan sebagainya. Kita nak ada prosesnya bagaimana? Proses. Kita kalau tengok makanan sedap-sedap makanan ni. Nak tahu cara masak boleh tak? Tahu cara masak buat apa? Makan sudah tak? Kita macam tak seronok. Mereka tengok cara masak. Kita nak ke dapur juga nak tengok. Dia masak macam mana? Maka itu manusia. Maka sebagaimana Nabi Allah Ibrahim, Allah
Bila dia meminta, ya Allah tunjukkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Allah kata, Ibrahim kamu tak percaya? Bukan tak percaya cara. Untuk mengetahui cara. Lalu demikian juga Nabi Allah Zakaria. Dia bukan tak percaya pada kuasa Allah, kufur. Tapi bertanya cara. Dan itu adalah naluri manusia. Menanyakan cara. Wa qad khalaqtuka min qabl. Bukankah aku telah menciptakan kamu? Walam taku syai'a. Kamu pun tak pernah ada masa tu. Kata Allah. Allah beri satu contoh mudah. Kamu nak tahu bagaimana aku ciptakan anak kamu? Kamu sendiri dulu pun tak ada. Dan aku ciptakan. Begitulah. Anak kamu ni dulu tak ada. Namanya Yahya tak ada. Maka aku adakan. Itu kekuasaan Allah yang mencipta. Yang mengadakan manusia. Qala rabbi ja'al li ayah. Kata Nabi Allah Zakaria, ya Allah tunjukkan aku tandanya. Macam kita manusia. Ya memang itulah antara kelemahan kita. Ataupun fitrah kita. Setiap benda kita nak tanda. Hujan pun kita nak tengok tanda. Kalau dia tiba-tiba hujan. Tak ada tanda tiba-tiba hujan. Kita jadi pelik. Oh memang dah nampak tanda gelap hari tadi. Akan hujan. Kita kalau tengok orang mengandung tahu-tahu beranak. Macam mana kau beranak? Tak ada tanda pun. Kita nak juga tanda. Daripada mula dia muntah, mungkin pening-pening, mabuk-mabuk, alahan, ada tanda. Manusia memang cenderung untuk tanda. Dia pergi ke laut, dia pergi ke sungai ni, tanda ada ikan. Maka dia pun park kat situ, parking kat situ. Semua orang dia cuba mencari tanda. Itu kecenderungan kita, mencari tanda. Lalu Nabi Allah Zakaria kata, tandanya apa ya Allah? Qala ayatuka, kata malaikat. Malaikat ni kata, wahai Zakaria, tandanya Allah tukalliman nas salasa layalin sawiya. Kamu tidak boleh bercakap dengan manusia 3 hari, 3 malam. Walaupun kamu tak ada sakit. Bukan sebab Nabi Zakaria sakit tekak. Atau suara pecah, tak. Dia terus suara dia hilang. Tak boleh bercakap. Dia hanya boleh menggunakan isyarat. Tiba-tiba suaranya hilang. Tanpa sakit. Tanpa apa-apa sebab. Kita kan kalau hilang suara ni kita ada tanda-tanda ataupun mungkin sebab suara kita tiba-tiba silap makan ke, jadi garau dulu ke. Ini terus stop. Menandakan tanda dia akan mempunyai anak. Baik, kenapa tanda tadi dijadikan kepada Nabi Allah Zakaria bukan pada isteri dia? Patutnya beritahu isteri lah nak tanda. Mabuk muntah ke satu baldi, tanda dia mengandung. Atau tiba-tiba nak makan rusa kepala putih ke, mengidam, atau tiba-tiba nak makan betik kembar ke. Perempuan kalau ngidamkan ayat-ayatnya luar biasa. Tapi yang dijadikan tanda mengandung itu Zakaria. Kerana Allah nak tunjukkan kebesaran ini kepada Nabi Allah Zakaria AS. Kerana keinginan punya anak itu lebih kepada Zakaria berbanding isterinya. Isterinya dah pasrah. Tetapi Zakaria, dia nampak perlu menjaga agama. Dan ini sikap seorang Nabi. Keprihatinannya untuk memastikan manusia berada dalam petunjuk. Yang menjadikan dia ingin mempunyai zuriat yang baik ini, maka Allah jadikan tanda pada dia. Sebab dia yang amat merindui dan dia yang berdoa. Dia yang bermunajat kepada Allah. Dengan munajat yang hebat ini. Maka Allah jadikan tanda kepadanya supaya dia yang tahu terlebih dahulu. Tanda-tanda tersebut. Fakharaja ala qaumihi. Lalu dia pun keluar menemui kaumnya. Kerana Nabi Allah Zakaria menjadi imam kepada kaumnya. Dia sembahyang 2 waktu. Itu pagi sekali, petang sekali. Yang ini malam. Ini 2 waktu solat pada zaman Bani Israel. Adapun zaman Nabi SAW 5 waktu solat. Maka dia pun keluar ke arah kepada mihrab tempat dia sembahyang. Mihrab macam ni, kita sebut mihrab. Fa'auha ilaihim. Lalu dia beri isyarat kepada semua makmum-makmum ansabbihu bukratan wa asyiya. Bertasbihlah pada Allah pagi dan petang. Kebiasaan Nabi Allah Zakaria ini dia mengajar, dia menyuruh kaumnya buat itu, buat ini. Tapi hari ini dia tak ada suara. Dia tak ada suara. Maka dia memberi isyarat supaya semuanya berzikir pada Allah. Baik pagi, baik petang. Setiap kali dia bertemu kaumnya menjadi imam, dia bagi isyarat untuk berzikir. Tanpa dia bertutur sepatah pun. Kalau dia berzikir, keluar. Tapi untuk cakap tak boleh. Nabi Allah Zakaria kalau nak berzikir, subhanallah, dia boleh. Tetapi kalau untuk bercakap, tak boleh. Dia tak boleh beritahu sesiapa. Dia tak boleh bercakap dengan sesuatu perkataan pun. Dia tak boleh beritahu pada isterinya, kita nanti akan dapat anak. Tak boleh.
Dia tak boleh beritahu pada kaumnya nanti aku akan dapat anak, dia akan jadi nabi penggantiku. Dia bernama Zakaria. Allah jadikan ini rahsia yang dia tak boleh cakap. Untuk satu tempoh 3 hari. Lepas tu dia boleh cakap. Ini tanda Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikannya zuriat. Setengah ulama tafsir menyatakan, kenapa dijadikan suaranya tak boleh cakap? Supaya dia cuma melihat kekuasaan Allah tanpa bertanya kenapa. Tentang sebaik-baiknya kita macam ni, kaedahnya. Kita kadang-kadang suka tanya sebab apa. Duk tanya sebab tu banyak sangat. Apa hikmah dia, apa hikmah. Diam tu lebih baik. Diam dan banyak berzikir lebih baik. Kalau ada orang kata kita pun tanya, macam mana jadi macam ni, macam mana jadi begitu. Lebih baik kita berzikir. Kadang-kadang kita tengok aksiden, kita tanya, kenapa dia aksiden? Siapa yang mati? Siapa yang cuai? Dah kena tangkap ke belum? Dia tanya, tak ada berkenaan dengan dia. Dia sama macam wartawan tapi tak kerja wartawan. Maka dia nak tanya apa berlaku. Dan bila kita nilai balik, kita suka-suka tanya dia dapat apa? Kita suka tanya dia dapat apa? Kita tanya dia kenapa dia beli kereta warna biru bukan warna merah? Tanya. Kenapa? Dia tak minat ke warna biru? Yang minat merah pula kenapa? Kenapa dia beli kereta ni? Kita macam tanya dia. Duit dia sikit ke duit dia banyak? Tanya. Kenapa dia pencing awal? Kenapa tak tunggu mati buat pencing? Muda lagi tu. Rugi pencing. Jadi kita ni suka tanya. Sebenarnya diam lebih baik. Dan gantikan dengan diam dengan bertasbih pada Allah. Tentu setiap kali kita rasa kata mulut nak tanya benda tak berkenaan, baik kita gantikan tasbih. Subhanallah. Nak tanya kenapa malam ni dia pakai tudung warna jingga ni. Tak macam biasa. Baru nak tanya, Astaghfirullahalazim. Gantikan. Nak tanya kenapa dia masih kuliah suka tidur. Nak tanya sebelah kita. Tak payah tanya lah sebut Subhanallah, Alhamdulillah. Tak payah tanya. Dia memang tiap malam macam tu. Jadi setiap perkara waktu mana kita nak tanya, nilai balik dalam neraca maslahat. Kalau tak ada maslahat pun tak payah tanya. Bahkan kadang-kadang kalau kita dapat jawapan tanpa diberitahu pun lagi baik. Dengan cara kita berfikir lagi baik. Maka ini di antara cara kita mengubah cara hidup kita. Maka Allah kata pada Zakaria, diam, tak payah tanya. Jangan cakap apa-apa. Zikir pada Allah. Pasti nanti Zakaria tanya lagi, macam mana, bila, beranaknya bila, due date bila. Ya, bukan bermaksud Nabi Zakaria akan tanya macam tu, perumpamaannya. Maka Allah kata, gantikan dengan zikir. Bila kita manusia ada keinginan bertanya lebih kuat, khususnya pada perkara tak ada faedah, didik diri kita dengan banyak berzikir, nescaya syahwat bertanya akan habis. Kalau tuan-tuan memang suka jaga tepi kain orang, suka sangat apa benda pun kita nak tahu dulu. Kita nak jadi orang pertama. Dalam semua benda. Kalau memang kita ada perangai yang tak elok macam gitu, maka sebaiknya kita ganti dengan banyakkan berzikir. Banyakkan baca Quran supaya kita tak ada nafsu yang merugikan masa kita. Bertanya hal-hal yang tak beri faedah pada agama kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.